Antara ilmu yang pertama akan diangkat Rasulullah. Yang awal-awal diangkat ni adalah ilmu faraid. Kenapa? Kerana ramai manusia sudah tidak mahu lagi mengikut dan mengamalkan ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah taala di atas segala nikmatnya. Pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam kuliah maghrib kitab Madarajul Fawatih. Dan sambungan kita masih lagi dalam Kitabul Ilm. Kitabul Ilm maksud dia kitab yang berkaitan dengan ilmu. Bila kita sebut tentang ilmu, di dalam hadis jelaskan al-ilmu ilman. Ilmu ni ada dua jenis. Yang pertama, ilmu fil lisan. Ilmu fil lisan ni adalah ilmu tu ada pada lidah. Yang kedua, al-ilmu fil qalb. Yang kedua, ilmu tu yang memberi kesan kepada hati, yang duduk di dalam hati. Jadi di dalam hadis dijelaskan al-ilmu fil lisan fadzaka hujjatullah ala bani Adam. Itu ialah hujjah Allah ke atas anak Adam. Iaitu ilmu itu apabila ia hanya terkesan pada lisan tetapi ia tidak memberi kesan kepada hati dan kepada amalan, maka perkara tersebut pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu amalkan ilmu yang kamu tahu? Jadi berapa ramai orang tahu ilmu tu, tahu hukum tu sebenarnya macam ni, tapi tidak mahu mengamalkannya kerana mengikut nafsu. Dan ada satu lagi al-ilmu fil qalb. Ilmu yang memberi kesan di dalam hati. Ilmu yang memberi kesan di dalam hati, fadzaka ilmun nafi'. Inilah ilmu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang memberi manfaat. Maksud dia, tujuan sebenar daripada ilmu itu adalah untuk apa? Untuk diamalkan. Diamalkan untuk apa? Diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuntutan sebenar ilmu. Sebab itulah sebagian ulama tasawuf menjelaskan ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang membantu kita untuk menjawab soalan-soalan di dalam kubur. Sebab itu ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama tasawuf terdahulu, mereka sebagai satu contohlah, mereka tidak suka dalam perdebatan ilmu. Perdebatan ilmu nak menegakkan perkara-perkara yang berkaitan furu'iyah. Masing-masing ada pendapat masing-masing dan masing-masing menghormati pandangan masing-masing. Kalau banyak sangat nak berdebat, masing-masing kata aku betul, kamu salah. Yang pihak satu lagi pula kata aku betul, kamu salah. Padahal dua-dua betul belaka. Tapi masing-masing nak mentegakkan. Jadi perkara tersebut kadang-kadang dia membuang masa. Kan? Berdebat ni kadang-kadang dia membuang masa dan dia tidak membawa manfaat, tidak membawa kebaikan, bahkan lebih baik ditinggalkan. Sebab itulah kalau kita tengok menelusuri sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bukan semua pertanyaan itu Rasulullah jawab. Tak ada. Hanya pertanyaan yang memberi manfaat kepada umat itu Nabi jawab. Bahkan ada pertanyaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka ditanya. Kan? Biasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramai musuh. Jadi musuh-musuh ni kadang-kadang dia nak suka memprovok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Yahudi ni datang dia tanya 9 ayat, 9 tanda mukjizat Nabi Musa kepada Bani Israel. Tanya. Bukan Rasulullah tak tahu, Rasulullah tahu. Dan benda tu disebut pun dalam Quran. Tapi bila dia tanya kepada Rasulullah, Rasulullah faham. Dia tanya ni nak memprovok. Lalu Rasulullah sebut, tanya Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab lain. Saja. Kenapa jawab lain? Nak bagi tahu apa perkara. Jawapan Nabi itu apa perkara yang kamu kena buat. Jangan mempersekutukan Allah. Jangan bunuh anak hidup-hidup. Dan jangan berzina, jangan mabuk. Dan Nabi beritahu apa perintah Allah SWT. Yang mana kamu kena buat. Sepatutnya kamu kena buat. Jadi asas kepada ilmu ialah ilmu yang memberi kesan kepada hati. Wahyu yang memberi kesan kepada hati, dan daripada kesan itu dia berpaksikan kepada iman, akidah, keyakinan, dan ia akan membuahkan kepada amalan. Inilah asas kepada ilmu. Jadi 3 perkara asas kepada ilmu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu salasah. Ayatun muhkamat aw sunnatun qa'imah faridatun adilah wa ma kana siwa dhalik fa huwa fadlun. Sayyidina Abdullah bin Amr meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu terbagi kepada 3. Yang pertama ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam ni ayat Quran yang terang, jelas, lagi nyata. Yang kedua, sunnah yang teguh dan kekal, iaitu sunnah yang tidak mansuh, sunnah yang sabit. Ia adalah merupakan sunnah Rasulullah secara jelas. Yang ketiga, sesuatu yang fardu, yang sama dengan Al-Quran dan sunnah. Sesuatu yang fardu. Yang fardu perkara yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kompromi dalam perkara tersebut kerana ia telah dijelaskan sebagai fardu. Dan ilmu yang selain daripada itu adalah zaidah, fadlun, iaitu tambahan. Tambahan tu maksudnya nak mencantikkan Islam kan. Jadi yang asas itu perintah Allah yang jelas, sunnah yang jelas, dan fardu-fardu yang telah diwajibkan oleh Allah. Yang selain itu fadlun, tambahan-tambahan untuk menyempurnakan Islam. Jadi 3 perkara yang menjadi asas dan akar kepada agama, sesuatu yang fardu yang sama dengan Al-Quran dan sunnah. Adil di sini dengan makna ta'dil. Adil di sini dengan makna ta'dilu. Kefarduan yang mana beramal dengannya adalah wajib dan penting sebagaimana beramal dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini ialah ijma' dan qiyas. Ini ialah ijma' dan qiyas. Jadi ditafsirkan juga ini ialah ilmu faraid, iaitu ilmu miras, pembahagian harta pusaka, dan beramal dengan ilmu ini juga penting. Jadi ilmu miras ni pun sebenarnya ia termasuk dalam ayat yang muhkam, ataupun termasuk dalam sesuatu yang fardu, faridatan minallah, sesuatu yang fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dijelaskan di dalam hadis, belajarlah ilmu miras, ilmu faraid, dan ajarkanlah ia kepada manusia. Dan itu ialah ilmu yang pertama sekali diangkat. Ilmu yang dijelaskan oleh Rasulullah pertama sekali diangkat. Di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah tidak ramai yang mahir dalam ilmu miras.
Tak ramai. Yang mereka ni menjadi pakar rujuk kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi ilmu ini dikatakan yang pertama diangkat. Kenapa diangkat? Maksud diangkat tu apa? Sebagian ulama menjelaskan maksud di ilmu itu diangkat ialah ilmu itu satu masa nanti sudah tidak akan dihargai lagi dan sudah tidak mahu diamalkan lagi oleh umat. Apabila ilmu tersebut sudah tidak dihargai dan diamalkan oleh umat, maka akan datang satu masa ilmu itu tidak dianggap penting dan ia sudah tidak dipelajari lagi. Kan? Ia sudah tidak dipelajari lagi. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, orang yang nak mempelajari ilmu miras ni, dia kena cari sendiri. Kan? Ataupun orang yang belajar di dalam pusat-pusat pengajian Islam. Mungkin ada juga termasuk dalam ilmu miras tu dia akan belajar. Yang belajar pula bukan semua dapat memahami dengan baik. Bukan semua dapat memahami dengan betul. Kan? Kadang-kadang yang belajar tu ambil berkat pun ada. Belajar pening pun ada. Tak faham pun ada. Kan? Tetapi kalau kata di pusat-pusat pengajian yang biasa, memang tak ada lah. Memang jangan haraplah tuan-tuan. Sedangkan ilmu tu penting. Belajar tu penting. Mana dia siapa yang nak cari dia akan dapat. Kalau di tempat-tempat di sekolah-sekolah nak belajar ilmu faraid, ada nak belajar? Tak ada. Tak ada. Tetapi kadang-kadang kita lihat di sekolah-sekolah ni, dia belajar punya ilmu matematik tu begitu tinggi. Kalau sekarang ni lagi tinggi lagi. Anak saya darjah 2. Belajar hak saya masa zaman sekolah tu darjah 6 tak belajar lagi. Dengan abaskus apa kita pun tak faham, dah pening lah. Kan? Baru darjah 3, darjah 4 tu. Kan? Sekarang. Jadi tak kisahlah kalau nak belajar, mempelajari perkara-perkara yang terlampau mendalam. Tapi apa salahnya kan? Apa salahnya admit tu benda-benda hak pening, hak susah kita masuk dengan lebih manfaat. Masuk faraid kat sekolah. Salah ke tak salah? Tak salah. Ataupun buat pilihan, buat silibus. Yang Muslim admit tu ganti dengan faraid. Yang bukan Muslim nak ganti hak lain tu terpulang lah. Ataupun gabung, campurkan sekali. Kalau buat budak cerdik ni tuan-tuan, kalau nak belajar tak ada masalah. Boleh dia nak belajar. Sebab kita ni orang Islam. Bila kita orang Islam, kita perlu menghargai pengajian Islam. Kita kena sayang pengajian ilmu Islam ini. Kita kena ada perasaan seperti itu. Kena sayang. Kan? Kita kena ada perasaan menghargai, sayang. Sebab apa? Ilmu itu tidak ada jaminan untuk kekal kat dunia ni. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ilmu ini ia akan diangkat. Ia akan diangkat. Macam mana ilmu itu diangkat? Apabila ilmu itu tidak dipelajari, tidak diajari dan juga ulama-ulama yang mengajarnya akan mati. Ya tak tuan-tuan? Ya. Sebab Rasulullah menjelaskan dalam satu mafhum hadis, ilmu itu tidak akan hilang dengan sekelip mata. Orang yang ada ilmu ni dia tak akan hilang. Esok-esok lupa. Faraid tu lupa. Orang dah belajar, dah pandai, lupa. Tiba-tiba jadi lupa. Quran tu tiba-tiba lupa 100%. Kan? Quran tu hilang. Lupa. Cara nak baca Quran tu terus tak ingat, tak boleh baca. Bangun-bangun pagi baca Quran tak pandai. Dulu aku pandai. Hilang ingatan. Adakah perkara itu akan berlaku? Jawab Rasulullah SAW tak akan berlaku. Dia tidak berlaku, maksud dia. Ilmu itu diangkat dengan matinya para alim ulama. Matinya para alim ulama, maka itulah ilmu itu akan dengan matinya kematian alim ulama, maka di situlah ilmu itu akan diangkat.
Bukan hilang sekelip mata. Tak, dia takkan hilang sekelip mata. Jadi maksud ni apa? Mafhum mukhalafah daripada hadis tu apa? Mafhum mukhalafah. Dia hadis ni dia ada satu perkara yang terang jelas arahan daripada Rasulullah, terang dan jelas. Contoh dia macam aqimus solah, dirikan solat. Itu adalah perintah yang terang, jelas dan nyata. Kan tuan-tuan? Betul tak? Ya, terang dan jelas. Tapi ada juga arahan dan perintah daripada Rasulullah, dia indirect. Kalau bahasa Inggeris kita panggil indirect, secara tak langsung. Ia dapat difahami dengan satu hadis, lepas tu hadis tu dia memiliki mafhum yang mukhalafah. Mafhum ni apa yang difahami mukhalafah di sebalik kenyataan hadis tersebut. Contoh hadis yang saya sebutkan tadi, Rasulullah menjelaskan dalam satu mafhum hadis, ilmu tidak akan hilang serta-merta daripada umat Islam. Tidak akan hilang. Tidak akan hilang macam mana? Bangun pagi tiba-tiba Quran tu lupa. Orang yang dah belajar ilmu ni tiba-tiba dia lupa. Tak tahu, tak ingat apa. Dulu ingat, Allah bagi hilang ingatan. Dia tidak akan berlaku. Ataupun kitab-kitab tu tiba-tiba dia jadi kosong belaka. Kan? Dia macam tu tak? Jawabnya tidak akan berlaku. Tetapi ilmu itu ia akan hilang daripada umat aku dengan kematian para alim ulama. Jadi apa maksud dia? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beritahu, kalau kita nak katalah, ada tak alim ulama yang tak mati tuan-tuan? Ada tak alim ulama yang tak mati dalam dunia ni? Siapa jadi alim ulama dia tak mati? Ada tak? Tak ada. Semua orang mati. Orang alim mati, yang orang biasa pun mati. Orang yang hafal Quran mati, yang tak hafal Quran pun mati. Yang bukan mufti mati, yang mufti pun akan mati. Semua akan mati. Ustaz akan mati, yang bukan ustaz pun, yang baru nak start pun mati juga. Tak ada siapa yang tidak mati, semua akan mati. Tapi Rasulullah SAW beritahu, ilmu itu diangkat dengan cara matinya para alim ulama. Maksud dia apa? Maksud dia kamu semua kena belajar ilmu. Itu maksud suruhan saranan Nabi. Tapi Nabi tak sebut secara jelas. Tapi mafhum dia, apabila Rasulullah sebut ilmu tu akan diangkat dengan matinya para alim ulama, maksud dia apa? Kamu perlu mempelajari ilmu selagi mana alim ulama itu masih hidup. Dan kamu kena suruh anak-anak kamu belajar ilmu selagi mana alim ulama masih hidup. Kamu kena menghidupkan budaya ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu tu akan kekal. Bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Yang patah tu akan tumbuh kembali, yang hilang tu akan berganti. Makna dia bila adanya alim ulama meninggal dunia, maka sudah kita melahirkan alim-alim ulama yang baru, generasi-generasi alim ulama yang baru. Itu maksud dia. Kalau kata mati, semua orang mati, tak ada orang tak mati, alim ulama pun akan mati. Itu maksud. Tapi Rasulullah tak sebut suruh belajar. Tapi Rasulullah kata ini alim ulama akan diangkat dengan. Kenapa? Kerana kita tidak menghargai ilmu itu. Bila ilmu itu tidak dihargai, maka ilmu itu akan hilang. Bila ilmu itu tidak dipelajari, maka ilmu itu akan hilang. Dengan satu masa nanti, orang yang ada ilmu itu akan meninggal dunia, akan mati, akan tinggalkan kita. Apabila alim ulama telah mati dan ilmu itu tidak dihargai semasa dia hidup, bila dia dah mati, lepas tu ilmu itu tidak dipelajari, tidak ada pelapis-pelapis, maka manusia apabila mereka ingin menentukan sesuatu hukum, mereka akan mencari orang-orang yang bukan ahli ilmu dan membuat keputusan tidak berlandaskan ilmu yang sebenar. Tidak berlandaskan ilmu yang sebenar.
Antara ilmu yang pertama akan diangkat Rasulullah, yang awal-awal diangkat ni adalah ilmu faraid. Kenapa? Kerana ramai manusia sudah tidak mahu lagi mengikut dan mengamalkan ilmu ini. Tak mau ikut, tak mau amal. Kan? Tak mau. Bila diajak untuk diamalkan, bergaduh adik-beradik. Bila dah bergaduh tu, dia jadi hak lain pula. Putus silaturahim. Habis nak buat macam mana? Kan? Kan? Saya ramai orang tanya soalan faraid, tuan-tuan. Memang ramai orang tanya soalan. Tapi majoriti kebanyakan orang yang tanya soalan faraid ni, tuan-tuan, bukan nak tanya soalan, tapi nak cerita masalah. Faham tak? Nak cerita masalah. Jadi contohnya lah, contoh. Kalau tanya soalan, kita boleh jawab mudah. Habis cerita. Tapi kalau method nak cerita masalah, kita layan. Dengar je lah. Jadi kita ahli motivasi pula lah. Kan? Orang nak jadi ahli motivasi ni, pakar motivasi ni, dia kena dengar masalah orang. Kadang-kadang masalah tu tak boleh selesai pun. Tapi bila jadi tempat luar tu, tempat dengar tu, orang yang cerita tu, dia akan separuh masalah dia selesai. Faham tak? Tempat cerita masalah, dia cerita, Ustaz, hukum faraid macam mana? Macam ni kita beritahu. Okey, saya pun dah kaji dah dapat dah, memang macam ni Ustaz beritahu ni betul lah. Tapi masalah dia, Ustaz, abang saya ni dia tak mau ikut. Degil, macam mana saya nak buat ni? Ataupun ada seorang adik-beradik saya tak setuju nak ikut faraid ni, macam mana? Itu masalah dia. Bila ada yang tak setuju ni, dia kalau melibatkan aset pula, dia kena ada tanda tangan. Lepas tu pula Ustaz, kita orang dah bawa ke mahkamah syariah, dia pergi fight lagi, pergi masuk mahkamah sivil pula. Jadi kita jadi tempat mendengar masalah. Bila jadi macam ni, macam mana kita nak buat, tuan-tuan? Sebab itulah kefahaman. Sebab itulah Rasulullah beritahu ilmu pertama diangkat ni faraid. Kenapa? Kerana sudah tidak ada lagi kesepakatan di dalam masyarakat umat Islam ni nak menyelesaikan satu masalah berkaitan dengan harta ini mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak mau. Tahu hak ni, hak betul ni macam mana ni, tapi tak mau amal. Tak mau ikut. Natijah dia bergaduh adik-beradik, putus silaturahim. Tapi kita terpaksa lah kita bagi nasihat. Walaupun ada yang tak setuju, ada yang tak mau ikut, tapi kita tetap berusaha ke arah tersebut dengan cara kita menceritakan hak sebenar. Tetap kita kena cakap perkara yang benar. Itu. Lepas tu kalau ada yang tamak, yang tak mau ikut, yang itu semua, kan? Jadi di situ kita, di pihak kita ni ada pilihan. Kita nak utamakan silaturahim atau kita nak utamakan duit. Kalau kita memaafkan, sudah pasti kita diberikan memaafkan dan menghalalkan. Mana dia bahagian kita yang kurang tu, kita diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti. Jika kita mengutamakan silaturahim, ini masalah lain pula. Yang tadi itu cerita faraid, yang kedua masalah lain. Jika kita memaafkan dan menghalalkan, Masya Allah, sudah pasti. Tapi dakwah menceritakan benda yang sebenar tu tetap kita kena buat. Tapi benda yang sebaliknya tu kita perlu. Perlu untuk jaga silaturahim. Jangan pula sebab ada hak tak mau ikut, lepas tu kita pun buat dosa lain pula, putus silaturahim. Dia pun putus silaturahim, kita pun putus silaturahim. Sampailah berbelas tahun, berpuluh tahun tak berjumpa, tak bercakap, bergaduh, kan? Itu masalah lain. Sebab di dalam Islam ni
memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita akhlak. Mengajar kita akhlak. Waqfu akhlak Nabi. Apa dia akhlak Nabi? Rasulullah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Di manakah ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketinggian akhlak Rasulullah adalah waqfu amman zalamak. Maafkan orang yang buat zalim kepada kita. Ini akhlak. Maafkan orang buat zalim kepada kita. Wa'fu amman zalamak wa ahsin man asaa ilaik. Hak ni hak tinggi ya. Dan kamu buat baik kepada orang buat jahat kepada kita. Kita ni kalau ikut nafsu kita, kalau orang buat jahat memang kita tak nak lepas lah. Itu satu hal. Kalau boleh nak balas 2 kali ganda. Itu dilarang. Kalau kita balas lebih, kita dikira zalim. Jadi Nabi suruh buat baik dekat orang buat jahat kat kita. Maafkan orang yang zalim kepada kita. Wa ausil man qata'ak. Hubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Ini sunnah, ini akhlak. Jadi di dalam Islam ni kita mesti ada semua segala pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Kan? Mesti kena ada pertimbangan. Memang kita perlu berusaha. Bila nak mengurus harta pusaka, kita kena usahakan supaya apa? Supaya masyarakat ini, supaya semua waris-waris ini ikut hukum Allah. Itu kita kena usaha. Itu kita kena dakwahkan, kena cakapkan, kena cakap, kena buat, kena usaha. Tetapi usaha kita kadang-kadang mungkin alhamdulillah kalau semua faham, alhamdulillah mungkin akan berjaya. Tapi kalau berkaitan dengan perkara ni, kalau ikut undang-undang, memang kalau seorang tak setuju, semua masalah. Dia macam tu. Kan? Jadi maknanya kalau kita sudah usaha, kita sudah menerangkan, menjelaskan, mendakwahkan perkara tersebut, tapi tidak berjaya, sekurang-kurangnya, insya-Allah tuntutan kepada kita tu dah terlepas di hari akhirat kelak. Sekurang-kurangnya. Tak apalah. Dapat kurang tak apa. Sebab ada hak tak nak beralah. Kita pun beralah lah sikit. Kan beralah. Sebab ada hak tak mau ikut faraid. Kita pun tak apalah beralah. Kan? Ada hak tak mau mengalah. Kita pun tak apa beralah kerana Allah. Kenapa kita buat? Kita nak memaafkan kesalahan orang yang buat zalim. Kerana bila dia tidak mau ikut hukum Allah, maknanya dia telah melakukan kezaliman kepada kita. Maka kita maafkan dia kerana Allah dan halalkan, insya-Allah apa yang kita dapat kurang itu akan diganti oleh Allah SWT di sana, di akhirat kelak. Dan dia tu pula dia jawablah dengan Allah SWT dekat akhirat kelak. Mungkin salah dia dengan manusia kita boleh maafkan, tapi dia dengan Allah tu tidak lepas bila dia tak mahu mengikut hukum Allah, tidak mahu mengamalkan Al-Quran. Kerana Rasulullah bagi tahu dalam satu hadis, kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada 2 perkara ini, kitab Allah dan sunnah Nabi. Tapi kalau orang tak nak ikut hukum faraid, tak nak ikut hukum Allah, apa yang Allah telah tetapkan dalam Quran, tak mau ikut. Benda hak jelas. Kalau perkara tu ada ikhtilaf ke apa, itu kita boleh kita kata boleh terima lagi. Tapi kalau hukum Allah dah jelas-jelas dalam Quran macam tu, tak mau ikut juga. Orang macam ni tidak ada jaminan dia ni berada di atas jalan yang lurus, sunnah ahli sunnah wal jamaah. Kan? Dia akan berada di landasan yang lain. Kerana secara jelas Rasulullah telah berkata, taraktu fikum amran, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada 2 perkara, kitab Allah wa sunnatan Nabi. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengamalkan kitab Allah, mengamalkan sunnah Nabi, memang tidak dapat tidak. Untuk memperjuangkan kitab Allah dan sunnah Nabi memang memerlukan pengorbanan. Kadang-kadang kepentingan peribadi kena diketepikan, keluarga, kan, diri kita, keinginan kita, nafsu kita. Itulah tanda kesempurnaan iman.
La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu. Tidak sempurna iman seseorang kamu. Hatta yakuna hawah tab'an lima ji'tu bih. Sehinggalah hawa nafsunya tunduk dan ikut atas agama yang aku bawa. Kan? Quran macam mana beritahu secara jelas. Sebab apa tuan-tuan? Faraid ni ialah hukum yang diberitahu secara jelas di dalam Al-Quran. Anak lelaki dapat 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Secara jelas. Lidzakari mislu hazzul unsayayn. Dijelaskan secara jelas dalam Quran. Bahagian ibu, bahagian bapa, bahagian suami, bahagian isteri, bahagian anak. Hak ni semua ni secara jelas dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran. Kan? Lepas tu kita tak mau ikut. Ada masyarakat yang tak mau ikut. Sebab untuk amalkan perkara ini, nak amalkan miras ikut macam mana faraid ini, semua kena setuju. Bila ada yang tak nak bagi kerjasama, dia akan jadi masalah. Dia akan jadi masalah, tuan-tuan. Ada yang cerita tanah nenek moyang. Sebab hak pertama dulu tu tak selesai. Tu masalah. Dia punya kesan dia tu sampai 4-5 keturunan. Ini kalau kita siasat ni, di kalangan keluarga kita pun ada berlaku. Atas-atas kita pun ada berlaku. Kalau carilah, kalau orang tak nak beritahu mungkin tak tahu. Keluarga saya, belah bapa saya pun ada berlaku juga. Kan? Tanah. Arwah ayah saya nak settlekan, tak boleh. Sebab apa? Daripada datuk tu, atas datuk, pada ayah tu. Hak tu kat situ tak settle. Tanah banyak. Tapi dah jadi 1,200 nama lebih. Nak cari mana, nak minta sign seorang-seorang tu. Sebab tu benda ni tuan-tuan, bila ada berlaku kematian, settle siap-siap. Kalau ada hak bijak, cerdik, pandai ni, sebelum dia meninggal tu dah buat amanah raya ikut hukum Allah. Selesai siap-siap. Dah. Sebab tak percaya anak-anak dia boleh buat, dia lantik pihak ketiga siap-siap dah. Tapi kalau yang tak ada tuan-tuan, lepas macam tu, lepas tu bila lepas macam tu, kalau semua faham alhamdulillah, tapi ada yang tak faham, tak nak ikut. Jadi caveat. Tak boleh. Nak dibahagikan tak boleh. Nak tukar nama tak boleh. Sebab apa yang ada yang kepenting. Jadi ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesan dia bawah 4, 5, 6 keturunan tu tak selesai. Tak selesai. Dan ini bukan tak berlaku, sudah berlaku. Dan ada yang berlaku. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang pertama diangkat. Maksud diangkat, orang tak mau amal, orang tak mau ikut. Benda hak jelas tak mau ikut. Di sini mengatakan ayatul muhkamah. Ayat yang jelas, sunnah yang jelas, faridah yang jelas, benda fardu yang Allah wajibkan yang jelas. Kena ikut. Masya-Allah. Jadi di sini tuan-tuan menjelaskan. Kalau kita lihat kepada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ilmu itu terbahagi kepada 3 ayat yang muhkam. Sunnah yang teguh dan kekal. Sesuatu fardu yang sama dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ilmu yang selainnya adalah tambahan, iaitu sunnah.
Di sini untuk menjelaskan usul yang 4, iaitu pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Dan juga ilmu-ilmu untuk memahami 4 perkara ini juga dikira sebagai penting. Contoh, untuk memahami Al-Quran dan Hadis, perlu untuk memahami ilmu nahwu dan saraf. Tanpa ilmu ini, sebagai orang ajam, iaitu orang yang bukan Arab, maka tidak dapat memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Tambahan di sini boleh juga dimaksudkan dengan ilmu tarikh, iaitu ilmu berkaitan dengan kisah-kisah nabi-nabi dan juga kisah-kisah yang lainlah. Ilmu yang mana tasawuf. Itu semua untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan maksud daripada kisah-kisah nabi yang Allah SWT ceritakan dalam Quran untuk apa? Untuk wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang sentiasa berada di dalam perjuangan. Agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa adalah perkara yang paling berharga. Kan? Kerana untuk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disusahkan. Kekasih Allah disusahkan, diuji dengan berbagai ujian. Memang Allah SWT menjadikan kehidupan dunia ni tempat ujian. Bukan tempat untuk bersenang-lenang. Bahkan kehidupan dunia ni tempat ujian. Apa sahaja yang berlaku kepada kita semua ujian daripada Allah. Allah bagi harta, senang, ujian. Sebab apa? Allah nak tengok kamu bersyukur tak dengan nikmat harta tu. Kamu gunakan tak harta tu untuk menolong orang yang memerlukan. Ujian. Kalau tak buat, Allah akan tanya. Kan? Allah jerahkan sifat manusia ni. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni diciptakan dalam keadaan tak habis-habis keluh kesah. Dia punya risau dia tu. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua. Bila dia dapat kesenangan, dia akan jadi kedeku, bakhil. Allah bagi dia senang, dia bakhil, dia kedeku. Tak nak bantu orang yang perlukan. Wa idza massahu syarru jazua. Bila dapat pula kesusahan, putus asa. Kan? Kata Tuhan hina aku, sangka buruk dengan Allah. Allah uji sikit dia, padahal sebelum ni dah bagi nikmat banyak dah. Illal musallin, kecuali mereka-mereka yang menunaikan salat, yang berterusan di dalam salatnya. Kan? Jadi Allah SWT jelas sifat manusia. Jadi semua tu ujian. Allah bagi harta tu ujian. Allah bagi, nak tengok bersyukur ataupun tidak. Allah bagi susah juga ujian. Allah nak tengok boleh sabar ke tak boleh sabar. Kehidupan ni ujian. Bila Allah bagi hidup dekat dunia, Allah bagi perintah-perintah dia. Nak mahu taat perintah Allah ataupun tidak. Dan melarang larangan-larangannya. Boleh tinggal tak larangan Allah SWT ataupun tidak. Ujian. Semua ujian. Sentiasa berada di dalam ujian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang kepada umat nak membawa agama, nak cerita kepada manusia hukum-hukum Allah, bawa manusia kepada Allah. Jadi Rasulullah punya kehidupan adalah sepanjang hayat kehidupan baginda, daripada mula mendapat wahyu sehinggalah akhir hayat, adalah kehidupan yang tidak ada rehatnya. Innalaka fin nahari sabhan tawila.
kamu di dalam kehidupan pada waktu siang sabhan tawila, seolah-olah berada dalam satu berenang yang panjang, kesibukan yang panjang. Kesibukan apakah itu? Kesibukan Rasulullah. Duduk rumah rehat tidur. Kan? Macam kita hari ni kan, masa rehat ni, masa kosong ni banyak. Kita tak menghargai masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis dijelaskan, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Dua nikmat yang mana kebanyakan manusia tidak menghargainya, menyebabkan rugi. As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa. Ramai orang ada masa yang lapang tu banyak. Ramai orang ada Allah Ta'ala beri kesihatan, ada harta, macam-macam kebaikan boleh buat, tapi tak mau hargai, sehingga mendatangkan kepada kerugian. Mendatangkan kepada kerugian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dunia ni adalah tempat ujian. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi bila apa sahaja yang berlaku, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kamu nak ikut hukum Allah atau nak ikut nafsu kamu sendiri. Kan? Kamu nak agama tu ikut nafsu kamu, atau kamu nak tundukkan di nafsu kamu, keinginan kamu ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi Allah Taala nak tengok. Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok perkara tersebut, tuan-tuan. Allah. Sebab itu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang tidak ada rehatnya. Innalaka fin nahar sabhan tawila. Kamu pada waktu siang ya Muhammad seumpama berenang yang panjang. Jadi kehidupan Nabi ni tak pernah berehat. Kenapa? Rasulullah nak bawa umat kepada perkara yang hak, perkara yang benar. Benda bukan senang. Maka Allah SWT menceritakan kisah anbiya, kisah nabi-nabi di dalam Quran. Untuk apa diceritakan? Banyak kisah-kisah nabi. Kisah Nabi Allah Musa, Nabi Allah. Banyak kisah-kisah nabi yang terdahulu. Semua kisah ni menceritakan tentang dakwah-dakwah nabi. Kenapa? Kerana wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Setiap naqus yang kami kisahkan, yang kami ceritakan, min amba'ir rusul, daripada kisah-kisah, berita-berita nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Untuk apa diceritakan ini? Ma nusabbitu bihi fuadak. Untuk menguatkan jiwa kamu, untuk menguatkan hati kamu, menguatkan kesabaran kamu dalam menghadapi ujian. Bila buat perkara hak benar, bila buat perkara betul ni, mesti ada orang yang tak suka, mesti ada musuh, mesti ada yang menentang, mesti ada yang akan mengata, mesti ada rintangan, mesti ada. Kenapa? Kerana nabi-nabi terdahulu juga berlaku. Begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Jadi jika sekiranya kita meyakini dunia ni adalah tempat untuk ujian, bukan tempat kita yang sebenarnya. Tempat yang sebenarnya mana? Tempat berehat yang sebenarnya adalah dalam kubur. Itu tempat berehat yang sebenarnya. Rehat, tengok nikmat syurga. Rehat. Ada orang dalam kubur tu dia rasa hanya beberapa minit. Ada yang rasa sekadar solat 2 rakaat. Tengok-tengok dah kiamat. Ada orang dia rasa kehidupan kubur tu begitu lama sangat. Sebab dia kena azab. Allah SWT yang pegang masa. Allah SWT dalam masa yang sama, Allah boleh menjadikan masa itu dirasai lama sangat. Dan Allah SWT juga boleh menjadikan masa yang panjang itu menjadi sekejap sangat. Allah boleh buat. Kan? Satu orang pengantin baru, malam pertama tu rasa macam seminit dia. Sekejap je, dah subuh dah. Kalau satu orang berada dalam kesusahan, dia rasa lama sangat. Seminit pun rasa lama. Kan? Tak tahan. Lama sangat. Allah yang buat. Begitulah juga kehidupan dalam kubur. 40,000 tahun. Kan? Lama.
Tapi ada hamba-hamba Allah yang 40,000 tahun tu sekejap rasa macam solat 2 rakaat. Itulah tempat berehat yang sebenarnya. Dan tempat tinggal kita hak sebenarnya ialah tempat asal. Datuk Adam alaihissalam, bila Allah ciptakan, Allah masuk ke dalam syurga. Itulah tempat manusia hak sebenarnya, tempat kembali kita hak sebenarnya. Itulah hak sebenarnya. Ini perlu yakin, tuan-tuan. Perlu yakin. Jadi insya-Allah, semoga apa yang kita kongsikan pada malam ni, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita, kepada umat, manfaat yang besar. Dan semoga kita terus dapat mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.